يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي السلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا، احتفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قد يا الزرور. يا الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، صلوات عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. يا الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخفقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. يا الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، صلوات الله عليك. من رأى وجهك يا سار يا كريم الوالدين، حوضك الصافي المبرر وردنا يوم النشور. يا الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، صلوات الله عليك. علم السر وأخفى مستجيب الدعوات، ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات. يا الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي السلام عليك، صلوات الله عليك. والصلاة الله على أحمد عد تحرير السطور، أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير. يا الله يا نبي سلام عليك، يا
الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات كافة عامة وإلى رد النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدina Muhammad. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah pagi ni kita sambung lagi kitab Baharul Mazi juzuk yang kedua. Kita tengok muka surat 53. Tajuk besar dia bab yang ke-13, bab majaa fil waqtil awwali min fadl, bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis waktu yang pertama daripada kelebihannya. Muka surat 53, masalah yang ke-67. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Waktu haram, waktu haramah dan waktu darurat, bagaimana mengenalnya? Waktu-waktu semayang ni kan, ada waktu fadilah, iaitu waktu yang paling utama, yang paling afdal. Waktu ihtiyar, waktu yang boleh semayang antara awal waktu sampai ujung waktu tu. Waktu jawaz, waktu harus. Kemudian waktu haram, waktu haramah, waktu haram semayang. Waktu darurah, terpaksa. Kemudian waktu idrak, waktu uzur. Dan waktu harus tetapi makruh. Yang kita tengok ni masalah ke-67, iaitu waktu haramah dan waktu darurah, bagaimana mengenalnya. Kata ulama', bermula waktu haramah, iaitu waktu haram, ialah akhir waktu sekira-kira tinggal barang yang tiada lulus sembahyang dalamnya. Ni waktu haram sembahyang, akhir waktu yang mana tak lulus nak sembahyang. Akhir waktu, maknanya akhir waktu kalau kita sembahyang dah masuk waktu. Kalau zuhur dah masuk waktu asar, jadi kita sembahyang zuhur memanglah tak boleh, haram waktu tu. Sebab tu waktu tu waktu sembahyang lain. Tak sempat nak solat. Melainkan kalau macam tertidur kan. Tertidur tu lainlah. Dia 3-4 perkara yang terangkat kalam kita tak tertulis. Kalau kita buat waktu tu tak dosa. Contohnya waktu tengah tidur. Tengah tidur merepek, dia mengumpat orang, tak berdosa. Dia ceraikan isteri dia waktu tidur, dia mengigau kan, maknanya itu tak jatuh. Dia berjalan, dia bunuh orang, contoh kan, tak jatuh hukum lah sebab dia tengah tidur. Kemudian yang kedua, kanak-kanak ni belum balik, dia tak tertulis lagi. Kalau dia buat baik, bapak dia dapat pahala kan. Kalau dia tak sembahyang, bapak dia dosa sebab bapak tak suruh. Buat baik, bapak dapat pahala. Dia dia ahli syurga, tak ada masalah. Sampai dia balik. Balik barulah tertulis atas dia. Dia ada dia punya buku catatan dia sendiri. Yang ketiganya orang gila. Orang gila masa dia tengah gila tu tak berdosa. Dia bogel, kulu kili, tak ada masalah. Dia tak semayang. Orang gila tak apa kan? Orang tak gila tak semayang, berdosa. Kemudian yang keempatnya, orang yang terlupa
bulan puasa dia terlupa, dia makan sampai 5-6 pinggan pun tak batal puasa dia, tak tertulis. Jadi maknanya kalau kita terlupa semayang tu, maknanya tertidur ke, tak adalah berdosa kan. Tapi kalau dia tak sempat semayang tu sebab saja dia lengah-lengah kan, mesyuarat sampai tak semayang tapi dia alamak tak sempat lah kan, dia pun semayang juga. Pekak dengan bisu, dia bisu. Pekak dengan bisu ni antara orang yang dikatakan tidak mukallaf kan. Dia pekak, dia bisu. Pekak dengan bisu ni maknanya dia kalau buta mukallaf sebab dia dengar, dia boleh baca Quran pun boleh, dia ada braille. Tapi kalau pekak dengan bisu ni dia tak mukallaf kan. Orang tak mukallaf ni dia tak mukallaf, tak Tuan Haji tak sia-sia duk ngaji kulu-kili kan, tak diberati dengan hukum. Jadi itu macam tambahan macam mana? Tambahan pada saat tadi dah. Itu mukallaf. Yang bisu pekak tu tak sempurna panca indera tu dia kategori tidak mukallaf. Tapi yang kata tak terangkat tu maknanya masa berlaku pada kita contoh macam kita sebelum ni kita dah mukallaf kan, dah tertulis dah, ada buku catatan, tapi hari tu kita buat tu sebab terlupa contoh kan, maka tak tertulis lah, kita berdosa. Kalau tidak, kita makan, bulan puasa kita makan, memang kena tulis lah, hari telah melakukan satu dosa. Tapi kita terlupa, tak tertulis, tak terangkat tu maksud tak terangkat kalam untuk menulis hari itu. Kalau macam kalau macam orang gila, orang pekak bisu tu memang dia tak tertulis sampai bila-bila pun kan. Ini tak terangkat sekejap lah kira. Orang tengah tidur, tiba-tiba dia terlewat bangun, dah subuh. Dah lewat subuh tu pukul 8 baru terbangun, maka masa dia tidur tu tak ada lah buku catatan tu tertulis sebab tertidur. Tapi kalau dia ujung-ujung dah nak subuh tu, dia tidur, sengaja tidur sampai terlajak tu dah cek pasal lah. Itu wallahu alam. Kita pun tak tahu dia punya tahap gila tu macam mana kan. Ada kan? Tapi tahap gila macam mana wallahu alam. Saya pun tak tahu nak kan. Sebab orang gila di jalan tetaplah kiri kanan dia tahu juga kan. Tak tahulah macam mana. Duit tetap dia tahu kan. Tapi kalau kategori gila memang waktu gila tu selama 2 tahun dia gila tu, waktu tu tak ada lah dosa dia, tak tertulis. Tapi sebelum dia gila tu ada lagi kan. Masa sebelum dia gila tu, masa tu dia punya dosa pahala ke, lepas tu dia stop sekejap, tiba-tiba dia normal balik, sambung balik dia punya catatan dia tu. Ada pun waktu darurah ialah waktu bagi orang yang hilang daripada manik, halangan sembahyang seperti haid. Ni yang minggu lepas ini kita kena ni sikit. Ada pun waktu darurah ialah waktu bagi orang yang hilang daripadanya manik. Manik ni maknanya halangan sembahyang. Dia terhalang sembahyang sebab haid, sebab nifas, sebab gila dan seumpamanya. Ni manik, halangan. Dan terkadang tinggal daripada waktu kadar takbiratul ihram. Maknanya
waktu tu kadang-kadang tinggal waktu takbiratul ihram sahaja. Contoh haid, tinggal, maknanya dia dah suci tu dalam waktu zuhur, tapi waktu tu dah hujung, dah tinggal takbiratul ihram sahaja, maka sembahyang ni wajib atas dirinya. Sembahyang zuhur tu wajib dan dituntut qada kemudian daripada waktu itu. Kalau zuhur sebelum tu subuh tak payahlah, sebab zuhur dengan subuh ni tak boleh di jamak. Asar lah, kita kata asar. Asar, satu orang perempuan ni dia dalam keadaan haid, dia tiba hujung waktu, dia cek, tengok-tengok dah suci daripada haid, hilanglah dia punya mani' untuk semayang, dia kena semayang kan. Jadi dia pun mandi, lepas tu dia pun semayang, sempatlah takbiratul ihram sempat, maka dia semayang. Jadi zuhur tadi, zuhur dia wajib qada semayang itu. Tapi kalau dia oleh kerana dia tak sempat kan, nak mandi apa semua tak sempat, nak semayang asar tadi tu, jadi dia wajib qada lah. Yang asar tu dia kena qada, yang zuhur tadi pun dia kena qada. Kalau dia sempat asar tu dia semayang, zuhur tu dia qada. Kalau tak sempat, asar pun qada, zuhur pun qada. Sebab apa asar tu dia qada? Sebab suci dia tu dalam waktu asar, ada lagi waktu tu, waktu darurat dah tu kan. Tapi oleh kerana dia nak bersiap-siap, nak mandi apa semua, menyebabkan habis waktu asar tu, jadi dia kena qada asar tu. Zuhur pun kena qada. Kalau dia sempat semayang asar tu, dia semayang asar fardu, adaan zuhur tadi dia wajib juga qada. Maka apabila hilang mani itu pada akhir waktu kadar lulus takbiratul ihram, wajib qada semayang itu dan qada waktu yang dahulu daripadanya. Kalau dah takbiratul ihram tu, maknanya waktu hilang mani tu, hujung waktu kadar dia takbiratul ihram, memang tak sempat dah nak bersiap, nak mandi apa semua kan. Jadi dia kata qada. Maka bila hilang mani itu pada akhir waktu kadar lulus takbiratul ihram, wajib qada semayang itu, semayang tu asar tu, dan qada waktu yang dahulu daripadanya jika ada ia dijamakkan sertanya. Waktu tu macam kalau zuhur, lepas tu sebelum tu subuh. Kalau subuh dengan zuhur tu boleh waktu yang jamak, kenalah qada. Tapi kena jamak ke subuh dengan zuhur? Boleh jamak? Tak boleh kan? Maknanya bukan waktu tu lah. Yang boleh jamak maghrib dengan isyak, zuhur dengan asar. Maghrib dengan isyak, zuhur dengan asar, dengan syarat berkekalan hilang mani haid tadi tu di dalam waktu yang kedua. Dengan syarat berkekalan hilang mani dalam waktu yang kedua akan masa yang lulus suci dan sembahyang bagi yang mempunyai waktu, dan suci dan sembahyang bagi barang yang dahulunya daripada dua waktu. Dengan syarat haid tu memang dalam waktu asar tu memang dia berhentilah. Kalau masih lagi tak ni, tak payah . Dalam waktu yang kedua, masa yang lulus suci, sempat dia suci, dan semayang bagi yang mempunyai waktu. Kalau ada waktu semayang lah, kalau tak ada kena qada. Dan suci dan semayang bagi barang yang dahulunya daripada dua waktu. Semayang yang
dua waktu tadi. Maka bila hilang haid, contohnya pada akhir waktu asar, wajib atasnya semayang zuhur dan asar dalam waktu maghrib. Jadi qada lah. Dia semayang waktu maghrib tu, tapi asar tu qada, zuhur pun qada. Wajib atasnya baru semayang akan zuhur dan asar dalam waktu maghrib. Apabila adalah masa putus manik itu, lulus zuhur dan asar akan suci keduanya. Dan maghrib dan sucinya. Dia sebab apa dia semayang waktu maghrib? Zuhur dengan asar tu, asar dengan zuhur, sebab tak sempat tadilah. Tapi waktu tu sebenarnya sudah berhenti dia punya haid, kan? Ini masalah ni, itulah dalam kitab-kitab fiqh ataupun yang kita baca kitab Muhimmah tu, tentang hadis-hadis perhubungan berkaitan bab hadis-hadis suami isteri tu. Dia kata suami wajib tahu bab-bab ni, sebab nanti suamilah yang nak pesan kat isteri, kan. Dah suci belum? Dah suci, kan, asar contoh, kan. Qada tak? Tak qada, qada tak qada. Suami kena ingatkan isteri. Kalau suami pun jenis tak belajar, tak tahu, dia kira pandai kau lah, kan. Jadi kita kena ingatkan dia. Kalau dia suci tu, sempat waktu semayang asar tapi dia tak semayang lagi, ataupun dia dah habis waktu asar tu, dia dah semayang, asar tu semayang, kita kena ingatkan zuhur tadi kena qada. Apa pula qada pula? Tadi dia ni masa tu dia masih haid. Waktu tu kau kira pula, waktu kau berjalan musafir kan, main kau nak sangat jamak, kan. Waktu kita musafir boleh pula kita nak ambil zuhur dan bawa dalam waktu asar. Tapi bab ni hukum fiqh kata kena qada, sebab waktu tu waktu boleh dijamakkan, tak nak ambil. Hukum ni macam tu, kan. Masalah waktu idrak, bagaimana mengenalnya? Jadi fahamlah kita, dia sebenarnya asas ni, orang perempuan semua tahu pun. Kalau orang perempuan hilang haid waktu zuhur tadi ada lagi, waktu asar dia dah ujung-ujung, kemudian tiba-tiba waktu sebelum masuk maghrib tu haid dia hilang, suci. Suci. Kadar lulus takbiratul ihram. Maka asar tadi dia kena sembahyang adaan lah. Kalau dia sempat mandi apa semua, maka dia sembahyang asar. Lepas tu zuhur tadi dia qada. Kalau dia tak sempat, dia sembahyang asar tu dalam waktu maghrib. Tapi sebabkan waktu tu waktu maghrib, asar tadi dia qada dan zuhur tadi pun dia qada. Kenapa pula dia nak sembahyang? Kenapa nak qada pula? Sebab dua waktu ni adalah waktu yang boleh dihimpunkan, kan. Ini pengantin baru ni dia kena beritahu isteri dia, kan. Oh, lama ni dah faham. Masalah waktu idrak, bagaimana mengenalnya? Kata ulama, bermula waktu idrak ialah waktu yang dikirakan antara awal waktu dan datang manik. Awal waktu dan datang manik. Waktu idrak ni awal waktu, kemudian datang manik, kan. Datang halangan. Awal waktu, lepas tu nak sembahyang, alamak, terhalang oleh sesuatu, contoh haid. Seperti bahawa haid seorang perempuan kemudian daripada sedikit masa daripada satu waktu yang lulus sembahyang dan sucinya dalam sedikit itu, maka bahawasanya sembahyang itu wajib atasnya pada dia suci daripada manik, maka wajib atasnya qada. Kan, zuhur, contoh zuhur, kulu kili masak apa semua, masa dia suci lagi, kan. Lepas tu dah tiba-tiba nak sembahyang tu dah tak boleh. Maknanya kalau dia sembahyang awal tadi boleh, tapi kan dia kulu kili tengok Inustan pula habis pukul 3 pula. Tengok Allah,
dah terhalang untuk sembahyang. Tapi masa awal tadi dia boleh sembah. Jadi macam mana nak buat? Nanti dah suci, nanti dia kena qada. Takkan dia tak qada. Kan? Maka bahawasanya sembahyang itu wajib. Katanya padahal ia suci daripada mani'. Padahal dia suci masa awal tadi kan. Maka wajib. Katanya qada. Masalah waktu uzur dan mengenalnya. Kata ulama bermula waktu uzur mengumpul antara zuhur dan asar, atau mengimpul antara maghrib dan isyak, takdim atau takhir dalam musafir. Misalnya, itu waktu uzur. Terpaksa uzur kan. Iaitu zuhur dengan asar tu waktu uzur. Walaupun kita sembahyang zuhur, kita sembahyang asar tu sebenarnya belum masuk waktu lagi. Waktu zuhur. Jamak takdim. Itu sebab apa? Itu waktu uzur waktu uzur. Masalah waktu harus sembahyang serta makruh dan mengetahuinya. Kata ulama ni waktu ni harus, boleh sembahyang tapi makruh. Makruh ni pun perkara yang tak disuruh juga sebenarnya kan. Dia kalau kita, hukum syaraknya ada 5. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Okay. Wajib disuruh, sunat disuruh, haram ditegah, makruh pun ditegah. Harus, boleh buat ke tak buat ke. Tapi haram ditegah, buat berdosa. Tinggalkan kerana kita tahu hukum tu haram, dapat pahala. Makruh, tinggal dapat pahala, buat tak berdosa. Tapi kalau kita tinggalkan sebab kita tahu hukum dia tu makruh, tak boleh, ni makruh, maka dapat pahala. Buat tak berdosa tapi ditegah jugalah. Jadi kalau buat tak berdosa, kalau tinggal dapat pahala. Waktu harus sembahyang serta makruh, tapi makruh. Kata ulama bermula waktu harus sembahyang serta makruh ialah tiada ada pada zuhur. Pada zuhur tak ada. Ada pun pada asar, maka mulanya daripada kuning matahari sampai berkekalan ia kadar tinggal lulus sembahyang. Dah ujung tu dah kuning matahari, dah nak masuk waktu maghrib. Boleh lagi sembahyang. Boleh lagi sembahyang sebab dia masih dalam waktu asar. Kan? Tapi makruh. Ni kadang-kadang orang lelaki kita tak perasan dia belum sembahyang, orang perempuan kan? Orang perempuan ni kadang kita perasan dia tapi kita tahu ingatkan dia sembahyang maghrib awal. Pukul 6.45 kan dah pakai telekung. Waktu harus maknanya waktu harus ni waktu dia boleh kan. Waktu boleh ni maknanya daripada awal waktu sampailah sebelum masuk waktu maghrib. Itu waktu boleh sembahyang. Tetapi dalam pada boleh sembahyang, harus tapi makruh. Right. Lulus lagi kan. Tak apa, dia kira dapat satu waktu pun dah kira lulus kan. Tapi dalam waktu tu boleh tapi makruh. Kan kalau jenis yang slow lah macam saya contoh. Jadi dia bagi masih lama sikit. Tapi tak dia dapat kadar takbiratul ihram pun tak apa dah. Kadar takbiratul ihram. Macam orang perempuan dari haid tu kan. Dia suci tu, kadar dia sembahyang asar tu dapat kadar takbiratul ihram. Maknanya dia kena sembahyang juga. Tak? Macam kita sempat lagi ni tapi sempat takbiratul ihram. Maknanya kita tak boleh
tangguh lah contoh kan, dia kena semayang. Cuma semayang dalam waktu tu boleh, tapi makruh. Jadi balik pada soalan tadi, saya nak dapat satu gambaran tentang perkara masalah asal dia kan, yang kita harus untuk melakukan asal sebelum nak masuk maghrib tu. Kalau kira dalam keadaan apa, kira minit tu agak-agak berapa minit? Agak-agak kita semayang berapa minit? 4 minit je kan? Agak-agak dalam tinggal agak. Sebenarnya waktu-waktu hujung tu dah makruh dah tu. Walaupun dapat 4 rakaat sekalipun, waktu tu sebenarnya waktu yang dah makruh. Boleh tapi makruh. Dan waktu tu waktu solat orang-orang, kalau dalam bab munafik kan, itu ciri-ciri orang-orang yang munafik. Jenis semayang hujung. Waktu tu harus tapi makruh. Adapun pada asal, maka mulanya kuning matahari sampai berkekalan kadar tinggal lulus semayang. Okay, dah hujung waktu tu waktu yang harus tapi makruh. Tu cerita dia kan. Tapi kalau kita tinggalkan lagi tak boleh, haram. Semayang juga, tapi semayang tu dalam waktu boleh tapi makruh. Maknanya hujung waktu lah. Hujung waktu ni semayang dah makruh. Dan adapun maghrib, maka mulanya adalah kemudian daripada habis 3/6 saat secara falak hingga kekal daripada waktu barang yang lulus semayang semua. Maghrib pun sama juga kan, kadar-kadar dah hujung. Adapun waktu isyak, maka permulaan fajar kazib sampai tinggal waktu itu barang yang lulus. Kan subuh ni ada dua, satu fajar kazib, satu fajar sidik. Fajar kazib ni fajar yang belum masuk waktu subuh lagi. Dia kata fajar tipu-tipu lah. Jadi bila dah hujung sangat, bolehlah semayang, harus, tapi makruh. Sebab apa makruh? Pertama, kita akan kelang kabut kan. Yang asal pula sebab waktu tu dia kata waktu tanduk syaitan. Waktu dah nak masuk waktu ni lah, boleh tapi makruh. Dan makruh ni benda yang kita kata tadi, makruh benda yang tidak disuruh pun, ditinggal. Dia sama dengan, dia punya kategori sama dengan haram, makruh, benda ni tak disuruh. Tapi kategori maksud tak samalah. Haram berdosa, makruh tak berdosa, tapi tinggal dapat pahala, dibenci. Kalau buat benda tu tak, benda dibenci. Dan adapun subuh, maka permulaan daripada merah tepi langit sampai tinggal daripada waktu itu barang yang lulus. Sama juga, dah hujung waktu ni semayang boleh tapi makruh. Masalah menyegerakan menanam mayat dan hukumnya. Ini kenapa dia bawa bab tanam mayat ni? Sebab dalam hadis Nabi kata 3 perkara kena segerakan. Pertama, semayang bila masuk waktu segerakan. Kalau tak segerakan tu lah nanti jadi, sepatutnya masih tak ada manik lagi, tak ada halangan. Tiba-tiba oleh kerana lewat, maka nak semayang tengok-tengok dah terhalang oleh kerana ada manik-manik yang menghalang kita semayang, dan nanti kena qada kan. Yang kedua, mayat. Kalau mayat tu, jenazah tu dah siap mandi, dah kapan apa semua, maka segerakan tanam, disegerakan. Kalau mayat tu orang soleh, dia tak sabar-sabar nak berpindah daripada alam dunia ke alam barzah. Dia nak pindah, tak sabar dia nak masuk dalam raudatu min riyadil jinan, taman-taman syurga. Tapi kalau orang yang meninggal tu orang yang jahat, tak ada faedah kita nak simpan dia lama-lama kan. Dalam kitab tazkirah tu disebut, kalau dia orang yang soleh, dia tak sabar-sabar nak masuk dalam kubur tu. Tapi kalau orang yang jahat, tak ada faedah kita nak simpan lama-lama. Siapa nak tengok ni kan? Dia ni lah orang yang pecah rumah, pecah apa semua. Lepas tu kita nak simpan lama-lama, tak ada faedah. Jadi kena segerakan. Yang ketiga, Nabi kata kena segerakan, iaitu anak perempuan kita kalau dah cukup umur, dah apa, ada orang berkenan apa semua kan, jalan, jangan disimpan-simpan. Cukup dia punya apa, ada yang minta tu sekufu, jalan.
Jangan disimpan-simpan lagi. Itu kata Nabi SAW. Jadi dia bawa lah masalah ni. Ya saudaraku, pada masalah 64 ada hadis Rasulullah menyebut jangan ditakhirkan jenazah. Kata Imam Syafi'i dalam bab amali fi janaiz, bab bagaimana mengurus jenazah. Dan aku sukakan apabila mati seorang, jangan ahli segerakan mandinya. Janganlah ahlinya segera mandinya kerana terkadang berlaku pengsan saja atasnya. Pengsan, jangan terus mandi kan. Rupanya pengsan. Orang tu baru pengsanan. Mandi. Oh, tak sabar sangat. Janganlah ahlinya segera mandi kerana terkadang berlaku pengsan saja. Maka berupalah kepada orang-orang serupa mati. Orang pengsan ni pun kadang macam mati. Kan? Bahaya pengalaman. Kisah. Ni kisah benar. Saya nak pergi mengajar dekat satu surau. Masa tu dah maghrib. Kan maghrib awal. Jadi tergesa-gesa lah. Jadi saya surau tu pula sebulan sekali saya mengajar. Jadi bulan lepas tu saya tangguh. Jadi dah 2 bulan. Jadi bila sampai kat sempang surau tu dah nampak dah. Jadi saya fokus ke surau tu. Saya pun belok. Ada satu makcik ni lentung kereta saya kan. Melambung, tergolek, terbaring, pengsan. Dudap. Jadi saya pun tak tahu nak cakap lah. Makcik. Dengan serban, dengan jubah kat kepala, saya pun pangku. Makcik, muka tak nampak dah. Sebab apa muka tak nampak? Tudung tu lepas ke muka kan. Saya pun buka muka. Makcik. Lepas tu orang berkerumun. Makcik. Allah. Kereta aku baru beli, road tax aku belum hidupkan lagi ni. Insurans aku tak buat lagi ni. Aku duk tangguh. Allah. Silap tadi aku daripada rumah aku tak baca bismillahirrahmanirrahim ni. Aku baca lepas maghrib. Selalu baca selepas sembahyang maghrib. Hari ni tak baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Selalu kalau baca tu selalu banyak berlaku alhamdulillah selamat hari tu, saya terfikir sebab selalu lepas sembahyang maghrib. Kan saya baca lepas sembahyang maghrib, lepas sembahyang subuh. Dah keluar rumah tu lama makcik. Acik kat mana ni? Alhamdulillah. Lepas tu orang dah selesai kan. Cik saya sembahyang dulu cik. Nak maghrib kan. Hari tu kuliah tangguh. Tak jadi nak mengajar. Tak boleh nak mengajar. Cerita dia. Jadi orang pengsan ni macam meninggal lah. Bukan je makcik. Yo, tak ada. Makcik. Saya tak terfikir benda tu. Kan? Tudung terangkat, baju makcik tu pun terangkat sikit. Saya bila lega sikit, bila nampak perut tu hidup lagi, alhamdulillah. Tu cerita dia. Kan? Pengsan. Jadi pengajaran dia bismillahirrahmanirrahim tu memanglah. Kan? Kata Syafi'i dalam dia kata kerana maka berupalah kepada orang yang pengsan ni kadang-kadang macam mati, hingga dilihat orang-orang akan alamat-alamat matinya yang makruf padanya. Tengok alamat-alamat dia. Macam sebelah tarikat Sabirin, arwah tu kan. Saya hantar anak saya dulu. Isteri dia, Ustaz, Abang Zul ni Ustaz. Tengok Ustaz, Abang Zul ni. Dia pengsan kan Ustaz kan. Saya pun tak tahu apa saya nak colek. Saya nak pegang ni pun saya tak pandai. Saya pun tak tahu nak ni. Lepas tu datang tu, tak ada dah Ustaz. Baru dia beritahu kan. Dia suruh saya cek, dia tu tak tahu, mengelabah tengok. Yang isteri dia, pengsan kan Ustaz kan? Pengsan kan? Dia, sebab kita tak tahu sama ada dia pengsan ataupun meninggal. Akhirnya meninggal lah. Jadi hingga dilihat orang-orang akan alamat-alamat mati, mungkin daripada nadi. Macam tadi yang saya kata makcik tu sebab saya nampak perut dia terangkat, maknanya dia bernyawa lagi.
hingga dilihat orang-orang akan alamat-alamat mati yang makruf padanya, dan terlentok dua kakinya, tiada terdiri dan terkulai. Macam mana? Terlentok kakinya, dua kaki, tiada terdiri dan terkulai, dua tangannya, dan beberapa alamat diketahui orang dengannya akan mati. Maka bila sudah memikir akan matinya dengan beberapa alamat, maka hendaklah segerakan mandinya. Tengok, cek dululah, dan tanamnya, kerana menyegerakan itu menunaikan hak kepadanya. Segerakan tu kita tunaikan hak orang mati tadi. Dan tiada dinanti lagi dengan menanamnya akan yang gaib, orang-orang yang gaib. Tak payahlah nak tunggu daripada Sarawak balik, daripada overseas kan. Dan lagi apabila telah mati seorang, pejamkan matanya, tutupkan mata dia. Sebab setengah ni kadang terbuka, mata terbuka kan. Cuma tengok di kalangan orang yang melawat tu, kadang-kadang orang yang melawat ni pun semua jadi penakut. Dia tak berani nak ni. Dia mesti ada yang orang-orang yang orang lama kan, orang yang berani, orang yang faham, dia kan tutupkan mata. Pertama takut jadi fitnah. Ini datang semua yang penakut. Alah, mata tu agak dia rindu kat anak agak macam-macam lah kan. Tutupkan mata dia. Macam-macam lah. Jadi tujuan dia pertama sekali nak elak daripada fitnah orang ni kadang. Nabi kata tutup mata dia, kerana Nabi membuat demikian itu. Kata Syafi'i, dan katupkan mulutnya jikalau takutkan turun dagu, belitkan dengan perca kain. Sebab bila dah macam sekarang ni kan, kita boleh kontrol. Bila orang mati dia tak boleh kontrol, dia boleh macam tu. Jadi tutup, ikatkan dia punya dengan perca kain. Ini orang yang bila-bila faham lah. Masalah waktu semayang yang disukai semayang. Tadi cerita bab mayat, maknanya kesimpulannya jenazah ni kalau dah sah dia meninggal kan, dimandikan, kemudian dah dikapankan apa semua tu, janganlah ditunggu-tunggu orang yang raib ni. Kejap mak saudara dia lah apa semua kan. Tapi kalau waktu tu kita boleh tunggu, kita kata kejap lah lagi, dia dah dekat cembung tu, tak dah. Janganlah keras sangat kan. Mak saudara tu dia kata mak dia dekat cembung lagi, sekejap. Bolehlah tunggu sekejap, tapi jangan melampau sampai meninggal subuh, simpan subuh esok baru nak ni, sebab nak tunggu anak yang jauh tadi. Melampau sangatlah. Masalah waktu semayang yang disukai semayang, yang saudaraku adalah Imam Tirmizi telah mengeluarkan hadis yang lagi akan menunjukkan waktu yang diridai Allah Ta'ala semayang padanya. Katanya, An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waqtul awwalu minas salati radwanullahi wal waqtul akhiru ghafwullahi. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula waktu awal itu keredaan Allah, yakni semayang di dalam awal waktu bagi tiap-tiap semayang itulah keredaan Allah dan kesukaannya. Oleh kerana seseorang itu bersegera menjunjung dan menunaikan titahnya dengan tiada menanti-nanti dan bertangguh menyempurnakan kerana suatu, maka mustahablah ia balasan yang lebih banyak dan lebih besar lebih daripada orang yang lambat menyempurnakan suruhnya. Dan bermula waktu yang akhir daripada waktu fadilat itu ampun Allah, yakni semayang orang yang mentakhirkan itu ialah kelepasan daripada murka Allah juga, sebagai orang yang melepaskan hutang dengan bertangguh. Dia semayang tu waktu lepas akhir waktu fadilah, dia semayang waktu tu, maka dia lepaslah daripada hutang, lepas daripada murka Allah, tiada melampau daripada waktunya. Maka zahirlah dengan hadis ini akan kelebihan awal waktu. Kalau awal waktu keredaan Allah. Masalah menyegerakan nikah anak perempuan, adakah disuruh? Ya saudaraku, pada hadis ini masalah 63, sabda Nabi, wal ayyimu iza wajadta, hai Ali, dan perempuan bujang sama ada janda ataupun dara, apabila telah engkau dapat kufunya, janganlah engkau takhirkan kahwinnya. Kata Syafi'i dalam Al-Um, bab maja'a fi amrin nikah,
bab yang telah datang ia pada suruh bernikah, maka pasti lazim bagi segala wali perempuan-perempuan yang bujang. Wali kan, bapak ke? Bapak lah, atuk. Maka lazim bagi segala wali perempuan yang bujang dan yang merdeka lagi baligh apabila berkehendak mereka itu akan nikah dan menyeru mereka kepada redha daripada suami bahawa dinikahkan mereka itu, kerana firman Allah, wa iza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna idza taradau bainahum bil ma'ruf. Dan apabila sudah menjatuh talak sekalian kamu akan perempuan iaitu isteri, maka telah habis iddah mereka, maka janganlah walinya tegah akan mereka itu bahawa berkahwin akan suami mereka itu apabila telah redha akan mereka itu dengan ma'ruf. Maka yang demikian hukum ke atas wali apabila perempuan nak menikah, maka segeralah nikahkan akan dia. Dan pada hadis yang atas itu yang lebih zahir ialah kepada seorang yang menaruh anak perempuan atau saudara perempuan bujang, maka datang orang yang patut dengannya meminangnya, maka jangan ditangguhkan lagi, kerana apabila menyalahi kaedah yang ditunjukkan oleh Nabi itu dan tiada menurut sepertinya, nescaya sesal kemudian darinya. Ada kala oleh kerana memilih amat, kerana memilih sangat, tiba-tiba sudahlah terpilih yang boleh, yang lebih hodoh rupanya atau tabiatnya atau agamanya dan sebagainya. Dan ada kalanya boleh jadi anak betina, minta maaf kitab ni ditulis anak betina, dan ada kalanya boleh jadi anak betina atau saudara betina itu melarikan diri. Ni kitab ni sebab dia mungkin bahasa ayat lama Kalaulah anak perempuan tu dia kata ditahan-tahan lagi, saudara perempuan kita, adik-beradik kita yang jadi wali ke dia, kita tahan-tahan dia, menyebabkan apa? Melarikan lelaki ke rumah qadi, atau menangkap lelaki di mana-mana tempat yang didapatinya, atau memberi malu dengan berzina, ataupun tiada sedar telah dibuntingkan orang. Orang nak ni tak bagi, lepas tu ada bantai kahwin dekat sempadan. Lepas tu, atau macam-macam berlaku. Jadi kalau ikut apa yang dikendaki oleh Nabi SAW, segera kan. Kalau dah ada orang, jangan disimpan-simpan. Dengan syarat kita nak bagi tu pastikanlah sekufu kan. Jangan main hitam je. Anak kita orang yang beragama, orang yang baik-baik. Anak kita dah pelihara dia dah dengan hukum hakam agama sempurna. Tiba yang nak minta ni kita tengok datang dengan pakai dengan bergelang, dengan berantai, dengan bertindik, itu dikira tak sekufu juga kan. Semayang tak tahu apa semua pun tak boleh, tak sekufu. Tapi kalau tak sekufu segi pendapatan, tak sekufu juga. Ataupun dia keturunan Said kan, kita keturunan biasa-biasa, tak sekufu. Tapi tidak sekufu bukanlah tak boleh kahwin kan. Tak sekufu tidak maksud tak boleh kahwin, boleh je kahwin, tapi dia syarifah contoh kan, dia mesti nak kahwin dengan Syed, itu baru sekufu dia. Tapi kalau dia kahwin dengan bukan Syed juga, tak sekufu, boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Ni ada disebut sini. Maka hendaklah jaga-jaga atas anak perempuan istimewa telah cukup umur, maka hendaklah kita segerakan nikahnya dengan jalan menerima pinangan lelaki yang patut kalau mewalinya itu telah dipinang orang atau sebagainya. Betul-betul budak ni nak kan dia kan. Baik orang ni. Kita kata nantilah dulu. Anak kita betul-betul nak lah. Masalah kufu kahwin dan mengenalnya, kita nak kenal kufu kahwin. Kata Qastalani, dan bermula segala perkara kufu di sisi Syafi'iyah ada 5. Asy-Syafi'iyah ni maknanya daripada kalangan ulama-ulama Syafi'i. Pertama, selamat daripada aib nikah seperti gila dan kusta dan bala. Kita normal kahwin dengan yang penyakit gila, ada kusta,
bala ni tak sekufu. Merdeka, maka jangan lelaki berjamis akrab daripada abdi kerana dagit merendah diri akan dia oleh perempuan. Tak ada. Bangsa, dan jikalau pada Melayu sekalipun, kerana bangsa itu setengah daripada kemegahan. Sekiranya bapa seorang lelaki Melayu dan ibunya Arab, tiadalah berkufu dengan perempuan berbapakkan Arab, dan jikalau ibunya Melayu sekalipun. Maknanya bangsa pun boleh kata tak sekufu juga, kan? Ini mengenal kufu. Tetapi kalau tak sekufu, bukanlah menghalang daripada kita berkahwin. Tiada jahat dengan beragama dan baiknya, maka tiada sekufu lelaki fasik dengan perempuan yang tidak fasik. Anak kita anak yang soleh, kan, hafal 30 juzuk, kahwin dengan orang tak semayang, orang yang abata pun tak kenal, jadi tak sekufu. Pencarian, maka tiadalah berkufu orang yang pencariannya lata rendah dengan orang yang pencarian tinggi. Seperti lelaki menyapu jalan raya, tiada berkufu ia dengan anak perawan tukang jahit. Anak tukang jahit, dia ni kerja biasa-biasa je, kutip tin je. Anak kita ni kerja besar lah, tak sekufu. Boleh je kahwin, tapi tak sekufu. Dan tiada berkufu laki tukang jahit dengan anak perawan saudagar, dan tiada berkufu laki saudagar dengan anak perawan orang yang alim. Anak datuk kahwin dengan anak orang kampung biasa je, oi tak sekufu ni, memang tak sekufu. Jadi kau boleh je kahwin. Dan tiada ditibarkan berkufu pada kaya harta, kerana harta itu pergi balik, dan tiada bermegah-megah dengannya orang yang bermalu dengan orang ahli fikir. Tiada diiktibarkan berkufu pada kaya harta, kerana harta ni boleh kadang-kadang tahun ni dia kaya, banyak harta, dan tengok tahun depan kena lelong. InsyaAllah dalam bab nikah dapat luas lagi bicara ini, dan disebutkan di sini oleh kerana bertali-tali dengan hadis jua. Wallahu a'lam. Status suami orang dengan kufu. Umur 60, dapat kahwin dengan budak ni baru 24 tahun. Segi sekufu tak? Bangsa, kalau tak sebangsa, tak sekufu. Tak sekufu juga tu umur, kan? Tapi boleh, kan? Tapi kalau kita tengok video-video, kat mana banyak macam tu? Kat Indonesia, kan? Dekat kita ni tak ada, orang pun tak nak dengan kita, kan? Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi wa baraka wa sallallahu alaihi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.